Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awalan bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ittaqillah wasbir. Wa qala Rasulullah kaman ittaqillah haitsuma kunta. Wa qala Rasulullah usikum bitaqwallah as-sam'a wa ta'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah milik Allah yang menghidupkan kita, yang menyediakan rezeki untuk kita, yang memberi mata yang boleh melihat. Alhamdulillah, ada setengah juga yang ada mata tapi dia buta. Yang bagi telinga boleh dengar, ada lain juga dia bagi telinga tapi dia pekak, dan seterusnya. Jemaah yang kami hormati, pimpinan Islah, perajatan kuasanya, ibu-ibu dan bapa-bapa muslimin dan muslimat. Nabi selalu ingatkan umatnya supaya bila kita mencari ilmu, macam setiap Jumaat kita ada majlis ilmu, mungkin pada hari-hari lain juga ada majlis ilmu, kita perlu selalu memohon kepada Allah. Minta. Nak cari ilmu pun kena minta doa. Sekurang-kurangnya kita kata, Allahumma zidni ilman nafi'ah wa a'udzubika min ilm la yanfa'. Karena ilmu ini ada dua, yang berfaedah, yang tak berfaedah. Amal kita pun ada dua, amal soleh makbulan, amal toleh mardudan. Amal juga ramai orang beramal tapi amalan yang tak soleh rugi, mardud, tak diterima. Amalannya Allah terima, Allah letak syarat, dia mesti soleh. Soleh artinya kita buat kerana Allah suruh kita buat. Kita cari ilmu kerana Allah suruh kita cari ilmu, tapi niat kena betul. Kenapa kita cari ilmu? Nak gaduh dengan orang ke? Nak guna ilmu tuduh orang ini, tuduh orang itu? Bukan begitu. Nak memperbaiki diri dan nak membantu orang lain supaya orang lain pun jadi baik. Itu amal soleh. Amal soleh macam-macam orang buat amal. Cuba kita dengar ayat Allah yang kita selalu diperdengarkan oleh guru-guru kita.
Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah beritahu pada kita, siapa yang pilih, cari, mau jalan selain jalan Islam. Jalan ini banyak. Jalan Islam saja, kalau you tak pilih, you pilih jalan kamu sendiri, boleh pilih. Falan yuqbala minhu. Allah beritahu, kalau you buat pilihan sendiri, you tidak ikut pilihan Allah, you tidak ikut apa yang Allah suruh kita ikut, suruh ikut Nabi, ikut Muhajirin Ansar, you tak mau ikut. You nak ikut jalan you, jalan orang ramai, boleh. Allah tak paksa kita kan. Buatlah pilihan. Falan yuqbala minhu. Allah beritahu, kalau you pilih jalan yang Allah pilih, aku tak terima. You boleh buat. Macam you buat barang lah. Orang order ini you buat cara lain. Buatlah ikut suka kan. Tapi ini cantik apa tuan? Ya, itu cantik tapi bukan saya minta. Saya minta lain. Orang tak terima. Rejected good. Sebab tu ada kedai dia panggil rejected punya. Yang ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kita ingat, wah kalau saya buat amal banyak, saya buat apa yang saya suka, niat saya baik, Tuhan terima. Kita rasa macam itu. Takkanlah Tuhan tak terima. Saya buat baik, niat baik. Buat baik, niat baik, jalan ikut sunnah sallallahu alaihi wasallam, baru dinamakan amal soleh. Walaupun baik, niat baik, tapi kalau jalan ikut jalan kita, itu tidak dinamakan soleh. Di akhirat kita ingat kita dapat pahala lebih kerana kita banyak buat amalan. Tapi amalan yang tak disuruh. Kita banyak wirid pun yang Nabi tak ajar. Kan? Wirid juga. Tapi Nabi pun tak ajar. Yang Nabi ajar pun tak hafal semua. Tak mampu. Akhirnya wa huwa fil akhirati minal khasir. Dia ingat dapat pahala. Di akhirat Allah kata dia rugi. Minal khasirin. Allah tak terima, rugilah. Sebab itu penting kita, apalagi ibu-ibu Pak yang sudah berusia 50 ke atas, kita 50 ke atas kan, atau ke bawah. 50 ke atas lah, umumnya. Ada juga yang 10 ke bawah pun ada. Semalam kita ada dekat One Center, sampai hampir jam 11 malam, kita agak gembira kerana nampak orang muda banyak. Muda-muda semua, macam kita dulu 40 tahun dulu. Kita pun muda dulu, bukan? Tapi fitrah orang muda, dia kena jadi tua, bukan? Itu sunnatullah. Usia kita tua, tetapi kadang pemikiran muda, bukan? Kadang orang tua pun jiwa masih muda, bukan? Dan akan sampai satu ketika perangai kita lagi muda, kita jadi budak-budak balik pula. Tajuk yang telah diingatkan pada saya, pendakwah bukan pengganas. Sejak kebelakangan ini, dulu satu ketika
boleh dikatakan 10 tahun dulu, semua pendakwa memang disambut dengan baik. Di mana kita pergi, asal jadi pendakwa, orang memang senang hati dengan kita. Imma orang Muslim, imma orang yang belum Muslim. Negara-negara yang belum Muslim pun, hatta komunis kah, sosialis kah, kapitalis kah, kalau pendakwa, ahlan wa sahlan, dia tahu kita orang baik. Mulai tahu saya, yang saya tahu 2010 berarti baru 8 tahun. Start time tu pendakwa selalu difitnah, mereka pengganas. Kenapa ada orang suka takut pada pendakwa? Dulu tak takut, kerana pendakwa tak pernah mengajak, menyeru orang buat ganas. Allah sendiri tanya kita, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya, ucapannya, dari orang yang selalu menyeru, mengajak orang kepada Allah supaya kembali pada Allah, supaya kita rasa aman diri kita dan bawa keamanan kepada yang lain, supaya kita jadi baik dan buat kebaikan kepada orang lain, supaya kita selalu ada prasangka baik, bukan prasangka buruk, supaya kita selalu mendoakan antara satu dengan lain. Yang sesat kita doa supaya dia kembali ke jalan yang benar. Yang di luar agama kita doa dapat hidayah, dan seterusnya. Yang muda kita ajar hormat orang tua. Yang tua kita ingatkan jangan lupa sayang anak-anak. Itu kerja pendakwa. Tak pernah menyeru orang buat yang tak elok. Kalau yang seru orang buat tak elok, itu bukan pendakwa. Tapi rupa-rupanya sebelum tahun 2010, pemikiran manusia masih waras. Manusia dapat membezakan baik dan buruk. Dapat membezakan mana pendakwa, mana pengganas. Tetapi manusia akhirnya ubah pemikirannya. Kenapa dia ubah? Manusia takut pada kebenaran. Kerana pendakwa tugas dia menyampaikan kebenaran. Kebenaran hakiki datang dari Allah. Al-haq min rabbik. Kebenaran tak kenal warna kulit, kaya kah, miskin kah. Yang hak tetap hak. Kebenaran datang untuk mengajar setiap manusia menghormati hak asasi manusia. Di waktu yang sama, kebenaran datang untuk mengajar manusia jangan lupa batasan-batasan.
yang ditentukan oleh Allah. Kerana manusia sudah tukar haluan. Dia tak suka pada kebenaran. Dia suka pada kepalsuan. Dia suka pada kezaliman. Dia salah guna kuasanya. Hak orang jadi hak dia. Tanah orang jadi tanah dia. Kita duduk di tanah kita, di tempat yang kita ada beranak. Cucu kita pun di situ. Tiba dia kata, you tak ada hak keluar. Dunia dah terbalik. Sekarang orang pendakwa yang baik dia kata pengganas. Pada hakikat yang cakap itu dia pengganas. Yang menentang kebenaran pengganas. Kita pernah tengok, kita datang nak cakap tentang kebaikan, keamanan, peace kalau di luar negara. Kita datang nak cerita tentang pentingnya kita jaga keamanan. Kita bersyukur kepada keamanan yang sudah sedia ada. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Bila bumi ini dah aman, dunia ini dah aman, negeri dah aman, negara dah aman, jangan buat kerosakan, jangan kacau. Sama-sama kita jaga keamanan supaya hidup kita senang, anak senang, cucu senang, cicit senang. Rasa aja negeri negeri Perlis ni aman? Perlis dia nama apa ya? Negeri Perlis apa dia? Apa nama? Merak Kayangan. Darul apa? Perlis ini? Darus Sunnah. Allahu Akbar. Bukan nama saja Darus Sunnah, memang sunnah. Tempat lain pun dia kata ya Quran Sunnah, tapi tak sunnah. Kan? Semua orang Islam dia cakap kita ikut Quran Sunnah, tak juga. Jadi bila kita namakan Darus Sunnah di sini, memang ngam. Kerana bukan cakap saja kita sunnah, kita cubalah sedaya upaya. Taklah kata 100% kita sudah sunnah, tapi sekurang-kurang akidah kita sunnah, ibadat kita sunnah, kan kita bermula dari situ. Ini contoh. Jadi dalam waktu kita nak mengajak orang jadi baik, ada kumpulan mengganas, protes, menentang, buat demonstrasi supaya pendakwa tak dapat jalankan dakwah kepada keamanan. Kita nak cakap yang baik di tempat yang terkawal. Biasanya dulu kita kalau adakan dakwah di luar negara, kita lebih suka di tanah lapang. Kerana kita buat kebaikan, kita tak takut apapun. Kita tak suruh orang minum arak, kita tak suruh orang judi, kita tak suruh orang buat jahat. Kita buat tanah lapang, ramai datang, 100,000, 200,000, 300,000 orang datang. Tak sedikit pun bergaduh. Pasal kita bawa keamanan. Islam agama yang aman. Kita perkenalkan Islam agama yang baik yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dulu satu ketika semua bergaduh, berperang antara satu dengan lain. Kerana apa? Masing-masing nak tunjuk kuasa dia.
Allah bagi tahu, is kuntum a'daan. Satu ketika kamu hidup bermusuh, musuh antara satu dengan lain. Is kuntum a'daan. Kerana kabilah, daerah, kawasan, negeri kamu gaduh. Is kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Allah membawa, memberi Islam yang menyatu padukan hati-hati kamu. Tak kiralah apa bangsa, kaya kah, muda kah, tua kah, ataupun kaya, miskin, tua, muda, hidup macam satu keluarga. Fa'allafa baina qulubikum. Allah jinakkan hati-hati kita. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disambungi oleh sahabat radhiyallahu anhum, para khulafa ar-rasyidin, tabi'in, tabi'in, memang bumi Allah dapat kita rasai keamanan yang luar biasa. Orang yang zalim sudah tidak ada tempat. Orang yang ganas sudah jadi baik kerana dakwah. Dia ganas kerana dia jahil. Dia nak tunjuk kuasa, sekarang dia guna. Umar Ibn Khattab satu ketika dia mengganas. Kan? Siapa kalau menentang kebiasaan orang Arab jahiliyah, dia bertindak, memukul. Dia azab orang-orang yang masuk Islam. Dia derah dia. Mengganas dia. Wahal orang Islam tak buat apa pun. Mengajak orang, ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Hai manusia, sama-samalah kita sebut la ilaha illallah. Itu hakikatnya kita semua datang dari satu Tuhan. Daripada Allah, huwa khaliq rabbul alamin. Sebab itu bila Umar dapat Islam melalui dakwah dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Umar buat? Ini kita tengok. Ini orang yang mengganas ni. Ini memang, kalau dulu kalau bahasa orang kita ini ada samseng lama lah. Siapa yang berani lawan dengan Umar? Takut. Tapi bila dia masuk Islam, apa dia buat? Masuk Islam, dia keluar, dia pergi rumah Abu Jahal, kawan lama dia. Itu semua kawan-kawan lama. Dia pergi rumah Abu Jahal, dia ketuk pintu. Abu Jahal buka. Oh, Umar, member lama kan. Umar siapa tak hormat waktu itu. Kerana dia paling berani ke depan. Dia tak takut dia. Akhirnya dia bagi tahu ke Abu Jahal, Abu Jahal, saya sudah masuk Islam. Qad aslamtu. Terkejut Abu Jahal. Abu Jahal, jangan Umar, sudah. Dia ingat dia baru nak cuba-cuba. Jangan, sudah. La taf'al ya Umar, jangan buat. Fa'al. Akhirnya dia tutup pintu, tak mau layan Umar, tak mau cakap pun. Umar pergi lagi rumah satu kawan yang lain, ketuk juga. Orang buka, ya Umar, ya, saya telah masuk Islam. Dia tutup pintu semua. Umar bukan nak dia tutup pintu, Umar nak rasa bagaimana dulu orang masuk Islam rasa. Dia nak rasa orang pukul dia, orang tumbuk dia, dia nak rasa. Pasal benda ini telah dia buat pada orang dulu yang masuk Islam. Tapi siapa berani nak pukul Umar? Kenapa orang tak pukul saya? Kenapa dulu saya pukul orang? Kenapa saya begitu ganas, zalim?
Orang hanya nak sembah Allah. Apa salahnya? Nabi tak ajar orang bergaduh. Nabi ajar muda hormat orang tua. Yang tua sayang muda. Mulia tetamu. Mulia jiran tetangga. Semua yang baik. Takkan itu mengganas. Takkanlah itu teroris. Yang duk mengganas tiap-tiap hari itu di Timur Tengah, dia bukan teroris, dia tak mengganas. Itu adil. Apa ya, kita pun tak faham istilah adil sekarang. Kita buka kamus adil kita faham, tapi dia punya ada kamus dia sendiri. Apa yang buat semua betul. Dia saja dah hak, kita tak ada hak. Mana boleh kan? Akhirnya Umar jumpa satu kawan lama juga. Dia cerita, kawan ini kebetulan dia mulut dia bocor selalu. Ini ada orang yang memang mulut bocor, mulut besar. Dia dengar saja, dia cepat-cepat pergi kepada kawasan Kaabah, tempat lapang, tempat ramai. Umar sudah Islam, Umar sudah Islam. Dia pun tak pernah buat apa-apa. Umar nak tengok, you nak pukul saya silalah. Bukan Umar nak lawan, dia nak asal kena pukul. Sekarang dia pergi ke arah tempat terbuka. Sudah ada ramai orang jahiliah di situ. Dengar kata Umar, dia kata jangan, sudah. Manusia ni bila dia ramai, yang support dia tunjuk berani. Yang tadi satu-satu tak. Ini yang ramai datang pukul Umar. Itulah Umar nak asal. Umar tak lawan lagi. Dia biar, oh gini ya masuk Islam ya. Rupa-rupanya bila kita nak kembali pada kebenaran, orang bertindak ganas, memukul, ya, menyeksa. Jadi bila banyak orang pukul, walaupun kuat-kuat kita pun sakit juga. Bukan? Jadi Umar pun kena lawan balik demi mempertahankan dirinya. Pasal sekarang sudah berpuluh orang pukul dia. Dia pegang satu orang ya, dia cari satu, dia pegang, dia jolok mata dia. Dia pegang, dia tarik. Orang tu teriak, orang lain lari. Keadaan dia jadi begitu. You tak boleh pukul 10 orang, pukul satu. Sampai yang satu itu menjerit, yang lain pun sedar. Alamak, jangan pula saya kena nanti. Apa yang Umar cerita lepas tu, saya memang nak rasa bagaimana bila orang balik pada kebenaran, ikut yang hak akan rasa. Tapi akhirnya alhamdulillah, tengok Umar, dia mengganas kepada kebenaran dulu. Bila dia dapat tahu apa itu Islam, segala keganasan Umar bertukar. Dia bertukar sampai Nabi bagi tahu, kata di mana lorong-lorong jalan-jalan kalau Umar lalu, syaitan semua lari. Syaitan pun dah tak bolehlah mengganas dengan dia. Bukan manusia, syaitan pun salute tapik dia. Pasal dia adalah manusia yang suka pada kebaikan, kebenaran. Memang siapa-siapa yang kata pendakwa itu pengganas, itu adalah bisikan dari syaitan. Supaya yang baik kita salahkan, yang orang tak betul kita kata betul. Betul tak betul? Sekarang dunia dah bertukar. Yang ikut sunnah dia kata sesat, yang ikut bid'ah dia kata itu betul. Tapi kalau memang ada dalil kata ikut sunnah sesat, sesatlah. Memang sesat kita. Tapi tidak. Dalil hanya kata alaikum bisunnati, ikut sunnahku.
Dan jauh daripada bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Tapi ada orang kata bid'ah tak dalalah. Tak apalah dia nak cakap apa dia nak cakap kan. Kita cakap apa yang Nabi cakap, itu saja. Dan kita 100% setuju dengan mereka. Nak buat bid'ah, silakan. Kita setuju. Bid'ah yang Nabi izinkan. Apa bid'ah yang Nabi izinkan? Apa bid'ah yang Nabi izinkan? Kita tahu apa itu bid'ah kan? Bid'ah benda bau. Bukan. Ingat tadi zaman Nabi berlaku. Dia sedang jalan-jalan, dia jumpa satu kawasan berkumpulnya orang yang sedang berkebun. Yang mereka suka pula buat kawinkan buah. Biasanya tanam buah masing-masing sudahlah. Ini ada usaha nak buat kacukan. Jadi Nabi tengok, janganlah buang masa saja. Tak jadi ini. Biarkan saja, tanam macam biasa saja. Tapi mereka dah buat. Yang dah buat, yang belum buat, yang sedang buat berhenti. Nabi kata tinggalkan, dia tinggal. Tidak berapa lama orang yang buat kebun tu datang kepada, ya Rasulullah, jadilah. Jadi bila kami kawin menjadi buah lagi cantik. Menjadi buah lagi elok, lagi baik. Sekarang durian kawin dah berapa kali orang buat? Kita ingat kita saya kahwin. Durian pun yang kahwinkan. Ini bijaknya manusia. Daripada durian kampung, campur lagi durian mana saya tak tahu. Kita bagi nama macam-macam. Ini 24 lah, nasi ini anghe lah. Anghe itu berarti ya, orang kata udang merah. Udang merah. Nanti ada apa lagi yang terkenal, yang mahal sekarang? Ya. Musang pula. Bukan sebarang musang king. Mana datang musang king kita pun tak jumpa lagi. Musang-musang lah, ada king punya. Tak apalah, you bagi nama apa pun, bagilah tak apa. Bukan. Sampai Pulau Pinang ada kawasan yang saya pergi di balik pulau, ada yang baru Pak, rasa bau. Kita tanya, "Okey, apa nama durian ni?" Dia pun tak ada nama lagi. Dia kata, "Ini durian Tuhan kasih punya." Oh. Berarti durian sebelum ni bukan Tuhan kasih. Sampai dia tak ada nama, dia pun tak tahu nak buat. Mungkin masih dia akan carilah nama baru. Sementara itu tak ada nama lagi. Tak tahulah apa nama ini, Tuhan kasihnya. Okeylah, ini Tuhan kasihnya. Lain kali kita pergi pula-pula, mana durian Tuhan kasihnya? Dia carilah. Apa yang saya nak cerita, bab ini bila dicerita pada Nabi, jadilah yang Nabi kata jangan. Tapi menjadi, yang dah buat dia jadi. Apa Nabi jawab? Aku manusia biasa. Dan memang saya bukan ahli petani. Urusan dunia kan, masalah tanaman, buah-buahnya urusan dunia. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Habis. Ini yang kita kata saya setuju. Saya setuju ada mic ini. Saya sokong. Ada kamera, saya sokong. Ada handphone, saya sokong. Ini sekarang iPhone berapa sekarang sudah ada dalam pasaran? Berapa ya? Kita pun tak tahulah. Tak terikut. Tak boleh terikut. Tak apa, dunia silahkan. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Ada yang Nabi bagi laluan. Kalau urusan dunia, yallah. Tak apa, buat inovasi. No problem. Polis terkenal dengan apa?
Ya, harum manis. Mangga lah, mana-mana pun mangga. Tapi mangga Perlis bukan sebarang mangga. Dia dapat dua kelebihan dia. Satu, dia dapat nama harum. Kadang-kadang benda yang harum tak manis, kan? Bau ya wangi, tapi rasa tak manis. Tapi istimewa Perlis, harum campur manis. Artinya orang Perlis semua manis-manis. Pasal dia makan harum manis. Sepatutnya orang Perlis pasal dia ikut sunnah, harum bahasanya. Dia nak cakap, dia hati-hati. Betul saya cakap, tak betul saya diam. Memang sekarang orang yang baik, orang kata dia jahat. Orang cakap betul, dia kata dia cakap tak betul. Dan orang yang cakap tak betul, kita kata dia cakap betul. Itu tanda apa? Apa tanda dia? Tanda kiamat. Zilzilah, banyak lagi gempa bumi. Itu semua tanda. Tanda dunia semakin dekat kepada kebinasaan. Ada dua kebinasaan. Satu yang Allah takdir. Dengan kuasa Allah, dia gerakkan bumi yang manusia tak boleh buat. Dia gerakkan air laut, dia gerakkan angin yang manusia tak boleh. Dia mengganas, bumi mengganas. Dia buka, dia telan semua yang ada di atas. Dia datang dengan angin, dengan air, memang tak ada siapa boleh lari. Itu alam mengganas. Kenapa alam ini mengganas muslimin dan muslimat? Kenapa? Bumi ini aman. Kita boleh hidup, tanam, berenang, buat binaan. Tiba-tiba dia mengganas. Sudah ada. Negara jiran kita Allah dah tunjuk. Bukan? Di Paru, Sulawesi. Allah dah tunjuk. Di Jepun. Bagi kita yang ada ilmu, ada agama, ada intelek, ada mata, ada telinga, dah tengok berita, dah dengar, perlu tak kita ambil iktibar? Ini semua signal, amaran. Kadang-kadang Allah dah bagi tahu, zahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerosakan di atas bumi, lautan, kerana perbuatan kita. Kita ni pandai sangat, zalim sangat, menentang kebenaran, menentang Tuhan. Orang yang dizalim, dia tak boleh lawan, apa dia boleh buat? Apa dia boleh buat ibu-ibu kalau kita kena zalim? Minta tolong orang, orang tak tolong. Habislah, dia angkat tangan ke atas. Itu saja. Kita suak tangan minta lah orang tarik, kita bantu, tak ada. Siapa tu tak bantu kita. Kita pun tak ada duit, miskin. Kalau ada duit orang bantu. Akhirnya tangan itu dah tak turun ke bawah, kan? Takkan kita doa sebegini. Tak ada, jarang dia doa begini. Kita angkat naik. Kalau naik jangan main-main. Ini sudah yang maha kuasa ini.
yang maha besar ini, yang maha melihat, yang maha adil. Kita dah angkat, ya Allah, bantulah hamba-Mu ini. Itu yang kita takut. Kita lupa kita yang ada kuasa, ada kekuatan, kita ingat kita boleh apa? Boleh memang. Allah dah berkata, yang buat kerosakan di atas daratan, lautan, di bumi ini manusia. Oleh kerana you dah terlalu mengganas, zalim, memfitnah orang, siapa yang boleh ubah keadaan itu? Hanya Allah. Jangan tunggu sampai itu. You tunggu sampai itu, you pun habis. Kekayaan you habis, anak cucu pun habis, harta pun habis, rumah, kebun semua habis. Dan tak ada insurans boleh cover. Ini masalah kalau disaster ini, yang orang yang tak beriman kata natural disaster. Bencana alam semula jadi. Kita tak beriman, kita orang beriman tak boleh cakap semula jadi, Allah takdirkan. Bila orang kata semula jadi, seakan-akan kita nafi kuasa Allah. Kita tahu tidak akan berlaku apa-apa tanpa izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak pernah orang yang beragama kata apa yang berlaku ini semula jadi. Tak boleh. Ini amaran dari Allah. Bumi pun boleh mengganas kalau kita tak hati-hati. Habislah. Kuasa kita pun hilang. Kuasa tenaga elektrik pun putus. Habis. Nak membangun, tak kena nanti orang yang datang yang buat baik itu kata mengganas. Pendakwa selalu mengingatkan orang, jangan sampai ketika itu menyeru manusia amal ma'ruf nahi mungkar sebelum bumi mengganas. Tapi orang yang imannya tak ada, dia nak tunggu. Ini pun satu hal juga. Mana ada? Tak ada pun azab. Happy saja. Buat lagi. Happy saja. Buat lagi. Buat. Kita takut kalau datang bala, dia tak kenal mana orang yang baik. Ketika itu kalau kita yang baik tak cakap, sekali azab datang, yu'ammimallahu bil iqab, Allah ratakan azabnya. Kita takut. Tapi mereka tak takut. Memang orang yang jahat mana dia takut. Orang baik macam kita lah takut. Pasal kita takut benda yang tak elok. Sebab itu kita selalu amal ma'ruf, nahi mungkar, cakap yang baik, ingat yang baik. Kita tengok apa yang Allah cerita lagi. Ini cerita yang mengganas ini. Orang yang mengganas ini, dia tak boleh lepasnya. Kalau dunia dia terlepas, sana masih sangkut. Karena siapa yang ada kuasa waktu itu? Allah saja. Allah maha melihat, maha tahu. Senang. Kalau you yang buat jahat, you buat fitnah, you buat zalim, habis. Allah dah bagi tahu, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Allah telah sediakan neraka yang mana penghuninya jin dan manusia. Kenapa? Kenapa kita yang kena masuk? Allah bagi tahu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku bagi hati, mereka tak berhati-hati. Itu yang Allah bagi tahu. Bukan manusia tak hati.
tapi sakit hati, susah hati, tapi tak berhati-hati. Kecil hati, kerana kecil pula. Besar hati, besar pula. Nak jaga hati ini, qalb, apa yang terbaik. Hati lemah, kita makan hati lembu tak? Hati kambing ke? Doktor kata jangan. Nak tenangkan hati, Allah dah bagi ubat. Alla bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan ingat pada Allah, bukan hanya zikir-zikir subhanallah subhanallah, bukan, ingat Allah. Apa yang kita buat ingat Allah? Jiwa tenang, hati tenang. Walahum a'yunun la yufsiruna biha. Saya bagi mereka mata, bukan kita tak ada mata. Semua manusia yang buat jahat semua ada mata. Yang buat zalim lagi banyak mata. Dia guna mata orang untuk buat jahat. Saya bagi mata, dia buta. Dah berlaku sini, berlaku sana, you dah tengok azab Allah dah datang. Tak kisah. Masih juga buat kezaliman. Masih fitnah. Masih menentang kebenaran. Walahum azanun la yasma'una bi. Saya bagi dia telinga, suruh dengar, dah dengar berita ni, cakap ni, berita sana. Tak juga kisah. Orang luar buat kezaliman cara dia, orang dalam buat kezaliman, semua orang buat kezaliman. Yang lagi berat, kita buat zalim diri kita sendiri dengan tak ikut kebenaran. Satu kezaliman. Kita selesaikan satu masalah tidak ikut panduan Islam, satu kezaliman. Kerana Islam mau keadilan. Nak mengadili satu orang, kenalah kita buat betul-betul. Jangan ada niat sebalik batu. Oh, bukan niat sebalik batu, hudang sebalik batu. Contoh, saya kasih hati tak berhati-hati, dia ikut suka hati. Saya bagi mata, dia buat tak nampak. Saya bagi telinga, dia buat pekak. Kata Allah apa? Ulaika kal an'am. Mereka ini bentuk manusia, perangai macam haiwan. Haiwan mana tahu border kita, bukan? Kita dah letaklah macam-macam anti serangga, janganlah masuk rumah, masuk juga dia. Kita belilah resetlah apakah supaya nanti ya cockroaches tak masuk ke dapur, ya, lipas-lipas masuk juga. Pasal dia binatang, dia tak tahu. Dia masuk keluar Singapura pun tak ada pasport, tak ada apa, bukan? Pasal dia binatang. Binatang hidup memang begitu, dia tak ikut dia ikut fitrahnya. Dia kata bumi ni Allah bagi saya, mana saya nak berjalan, saya berjalan. Siapa pun tak boleh tahan saya. Bukan macam ikan tau, jalan-jalan je pun masuk lautan India, oh lautan Cina, siapa pun tak tahan dia. Dia masuk sangkar selamat. Orang alim, orang pandai di kalangan orang ikan tu dah bagi tahu, kamu janganlah tamak. Makanan Allah, rezeki banyak di dalam laut. Jangan lagi ya makan makanan yang orang nak tangkap kamu. Nanti bila dia tangkap kamu, dia akan keluar kamu daripada air. Bila dia keluar kamu dari air, dia akan guna pisau, dia akan potong engkau, lepas tu dia akan bakar engkau. Dia tak nampak pisau, tak api, dia tak nampak. Dia nampak air dan nampak makanan saja. Dia kata, ini apa ni? Tok Guru cakap apa ni?
Tu guru ni tak logik lah. Mana ada makanan, air, saya duduk dengan air, saya nampak cacing, saya nampak roti, makan. Dia kata jangan, celah-celah roti itu ada hook dia tarik you keluar nanti. Dia keluar dia mula lah, dia ambil pisau nanti. Tak ada pun pisau tak nampak, apa pun tak nampak. Memang waktu dalam air mana nampak kan. Dia makan, dia ditarik keluar. Lepas tu dia tengok, nak buat apa waktu itu? Takkan you tak cakap, manusia tolonglah aku, saya takkan kacau engkau lagi. You lempar pun saya tak nak makan lagi. Cukup rezeki aku dalam laut. Lempar engkau, lempar saya balik. Tak ada punya. Manusia kata, you makan saya makan you. Itu dia. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang yang berkaki 4. Bukan itu, balhum adall. Lagi teruk. Binatang dia tak ada fitrah itu. Dia tak boleh memilih, dia ikut. Kita ada kuasa memilih. Ini benar, ini salah. Kita boleh ikut benar, tapi tak mau juga ikut. Kenapa dicampak dalam neraka? Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Itu yang Allah akhirkan ayat itu. Kebetulan kalimah ini kita orang utara memang dah pakai lama. Apa kita pakai? Pernah tak kita dengar kalimah? Di utara ini, kalau banjir kita panggil apa? Bah, bukan? You kalau sebut bah, apa tu? Banjir, banjir, katalah banjir. Ini bah-bah apa ni? Abah ke, bah-bah ke? Bukan, orang tak faham. Kita punya sebut ejaan pun ayak. Bukan. Tadi bos saya lalu dia sebut ayak, AYAQ. Kita tengok tengok dictionary tak ada. Mana ni AYAQ tak jumpa. Tak jumpa dalam dictionary orang utara. Lepas ayak apa dia? Nyok. Bukan. Type juga Google NYOK, tak jumpa. Apa benda ini? Ini bahasa luar biasa yang luar kamusnya. Itu kebetulan kita yang pakai. Tak apa, kita faham. Orang lain tak faham, kita sebut dengan betul lah. Air nyor. Kan? Ya macam kita kan, berapa kupang kan, kupang lagi. Kupang boleh dia ingat apa makanan laut tak? Pergi Kelantan dia tak sebut kupang, dia kata sama. Apa pula sama? Aku nak tukar duit sama ya. Kita kadang tak apa. Orang utara suka guna kalimah ghaflah, betul tak? Tahu ghaflah? Apa itu ghaflah? Cuba jawab. Apa itu ghaflah? Kita pun dah lupa lah makna dia. Ghaflah ini artinya orang lalai. Bukan tak bagi tahu, tak kisah. Warning dah datang, tak peduli. Peringatan tak diberi, tak kisah juga. Aku dengan akulah. Aku dah kuasa. Aku nak buat apa aku suka, boleh. Jangan lupa. Di atas orang yang kuasa ada yang maha kuasa. Di atas orang yang ada ilmu ada yang lebih berilmu. Fawqa kulli zil ilm alim. Jangan lupa.
Nabi-nabi semua datang membawa dakwah, memberi peringatan supaya orang yang tak baik jadi baik, orang yang zalim jadi adil. Kalau kita kata pendakwah itu pengganas, wah itu satu fitnah yang luar biasa. Kerana pendakwah itu Allah perintah supaya kita dakwah, da'a ilallah. Itu kita kata ganas, memang satu fitnah yang luar biasa. Tapi dipakai oleh musuh-musuh kita, itu tak apalah, dia itu musuh kita. Kadang-kadang kita pula aminkan kata-kata orang, kita pun ikut. Kita orang Islam ada nilai kita, kan? Kita ukurlah sesuatu ikut nilai kita. Acuan kita bukan acuan orang. Kalau tidak, apa beza kita dengan mereka? Di mana tantangnya lakum dinukum waliyadin. Kita ada cara kita, ada ya, kita ada peraturan kita. Dia ada, dia tak apa, itu dia pilih, itu pilihan dia. Kita jangan pilih apa yang dia pilih, kita pilih apa yang Allah pilih untuk kita. Dan Allah kata, raditu lakumul Islam madina, aku reda Islam jadikan agama buat kamu. Aku pilih Islam untuk kamu. Kenapa kamu tak pilih? Kita sudah pilih. Kita dah mengaku saya orang Islam. Kita mengaku bahawa ya, nama kita nama Islam. Bukan nama pun dah confirm. Sekarang alhamdulillah IC kita pun ada agama Islam. Alhamdulillah dah cantik. Kalau ada masalah, selesailah cara Islam. Betul tak betul? Lakum dinukum waliyadin, kita ada cara kita. Dia cara kita. Dia kata pendakwa ganas, kita kata pengganas itu pengganas, pendakwa itu orang baik. Dia yang ganas sampai sekarang. Ulama-ulama yang cakap yang benar, dia kata salah. Puncanya takut pada kebenaran. Itu saja. Itu yang Allah bagi tahu. Qulil haqq. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Kerana kebenaran tak berpihak pada sesiapa. Kebenaran tetap kebenaran. Kaya, miskin, orang berkuasa macam Nabi. Kebenaran tak kena keluarga. Kalau anak dia Fatimah salah, dia tetap kata salah. Pasal kebenaran adalah hak Allah. Tapi kalau dia tak salah, jangan kata dia salah. Pasal saya tak suka dia, saya kata dia salah lah. Tak boleh begitu. You suka tak suka itu hak you. Tapi kebenaran tak boleh dipermainkan. Jangan buat zalim, rugi kita. Pasal bila orang minta, Allah dah bagi peringatan, jangan pendakwa datang bagi tahu, jangan buat zalim, jangan buat fitnah, masih juga buat. Kita pun dah tak boleh buat apa, kita pun doa saja kan. Malam-malam bangun tahajud, ya Allah, saya telah buat apa yang Engkau amanahkan, menyampaikan wa ma alaina illal balagh wallahu yahdi may yasha. You yang akan telah buat apa pun serah balik pada Allah. Kita takut Allah ambil tindakan. Itu yang kita tak nak juga. Faham ya bapak-bapak, ibu-ibu? Senang faham tak? Jadi bila orang cakap yang benar, jangan rasa macam dia datang kacau kita, dia menyusahkan, tidak. Dia nak selamatkan kita supaya kita semua selalu doa, Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Kita tak mau akhir dengan buruk, kita nak akhir yang baik, adil, benar, supaya itu yang kita minta tiap-tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, jalan betul. Janganlah tak ikut.
minta jalan betul. Allah tunjuk jalan dia, tak mau ikut jalan dia, ikut jalan orang lain. Kemudian minta lagi ihdinas siratal mustaqim. Mau Allah tunjuk jalan betul. Allah dah tunjuk wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula. Ikut. Jangan ikut orang jalan lain, ikut lagi jalan lain. Lepas tu minta doa ihdinas siratal mustaqim. Allah dah tunjuklah Quran ada, sunnah, ikut lagi yang lain. Apa ini? Kalau selalulah you cakap minta jalan betul macam saya lah. Saya tanya, Ustaz mana nak pergi islah ya? Ini jalan. Kalau tak tahu, boleh guna Waze. Boleh ini. Tak mau guna. Pergi tanya pada orang yang tak suka islah. Mana islah? Tak tahu. Dia kata mungkin untuk arau mata air. Tak mau bagi tahu. Tapi you tak mau ikut. Mana boleh sampai di islah? Tak boleh sampai. Bila kita minta Allah tunjuk, betul tak kita ini? Ikhlas tak minta Allah tunjuk? Kalau ikhlas, ikut saja. Umat dulu semua betul kerana apa? Kerana itulah. Sami'na wa ta'na, dengar ikut, dengar taat. Kita pula bukan tak dengar. Jadi bagi tahu, kadang-kadang mufti pun bagi tahu, tak mau dengar juga. Kerana apa? Yang tak mau dengar kebenaran dia, tahu apa penyakitnya? Saya akhiri dengan hadis ini. Nabi satu hari dalam Sahih Muslim bersabda, la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi zarratun minal kibr. Tak akan masuk syurga di mana seseorang yang hatinya ada satu penyakit walaupun sebesar biji sawi yang namanya kibir. Sahabat-sahabat pun susah hati pasal kalimah yang digunakan oleh Nabi, bahasa Arab dia faham. Dia kata, ya Rasulullah, ini kibir dia orang sombong lah kan. Kalaulah saya suka pakai pakaian yang mahal, yang cantik-cantik, yang cantik masih mahal, kan? Dan saya suka pula pakai kasut-kasut yang mahal-mahal. Kalau kita tanya orang yang ada wang lah kan, jangan main-main. Dia tanya, baju ni mahal, nampak mahal. Murah. Saya beli waktu 70% diskaun. Good buy. Very good buy. Boxing Day punya time. Beli di mana? London, bukan sebarang tempat. Berapa ya? Adalah 17,000. Satu keping ini 17,000. Itu dia kata 70% diskaun. Wow. Kasut bagaimana? Kasut, memang siapa tak beli rugi. Ini bukan sebarang kasut Mr. Belly. Itu pun memanglah dia memang nak tutup kedai lah, macam dia nak bagi saja. Harga betul 80,000, ini 50. Boleh tak? Boleh pakai kasut 50,000 tak? Ini sahabat tanya, saya kias saja. Dia kata, saya suka pakaian yang cantik, cantik mesti mahal. Itu kibir kah ya Rasulullah? Itu kibir kah? Tapi Nabi jawab cantik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik, indah, dia suka yang cantik, yang penting halal. Kalau dia ada duit lebih, apa nak buat? Sedekah pun dah bagi, zakat pun dah bagi, semua. Ada lebih lagi. Tak apalah. Jangan buat nayak orang, rampas harta orang, buat pakai kasut ini, pakai kasut itu, jangan. Tengok apa Nabi cakap.
yang dinamakan kibir yang boleh menyebabkan kita tak boleh masuk syurga. Batarul haq. Ini kita tengok kita semua masuk dah. Kita ni simple duduk kampung ya, pakai slipper ya. Kan? Hari Jumaat lagi bagus pakai slipper yang 2 color. Supaya insya-Allah kita keluar masuk masjid pun selamat, keluar pun slipper ada. Tidak pun susah hati kan. Susah hati kita sekarang nak buat baik, nak pergi semayang pun niat orang tak sama. Dia niat, dia masuk bawa ya slipper dia keluar dia pakai yang lain. Ini rezeki Allah dia kata. Ini satu penyakit juga, zalim. Jadi apa dia kata Nabi? Batarah, menolak kebenaran. Itu jangan main-main tu. Kibir, sombong, angkuh. Dan ghamtan 'alan nas, hina orang. Siapa engkau? You nak cakap dengan siapa engkau? Kebenaran tak kira siapa. Nabi kata, ittaqillah as-sam'a wa tawa in kana abdan habasyian. Walaupun orang yang cakap itu seorang hamba abdi yang berkulit hitam. Tahu kulit hitam? Kita tahu kan orang yang hitam. Kita selalu kalau tengok orang hitam pun kita pun mata pun hitam. Tak payahlah. Kalau dia masuk Minang, tak payahlah. Terima kasih lah. Pasal warna, memang kita penyakit ada warna juga. Okay. Walaupun seorang yang kulit hitam hamba cakap kalau betul, betul lah dengar. Itu saja. Jangan hina orang, jangan tolak kebenaran. Orang yang tolak kebenaran memang dia mengganas. Dia tercabar kerana dia rasa kebatilan dia tak boleh lagi diteruskan. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin selamatkan kita semua daripada membuat fitnah kepada orang lain. Kalau kita tahu dia salah, buktikan kesalahan. Itu pun jangan hukum, betulkan dia. Jangan buat nanya, jangan. Satu hari kita pula kena. Kita tak kena kadang-kadang kalau Allah nak takdir, mungkin orang lain pula buat zalim pada anak kita. Pasal benda itu kadar-kadar, baik buruk dia ada cycle. Bukan. Kadang-kadang berlaku. Bukanlah dosa anak kita, tapi Allah Subhanahu wa taala adil. You buat zalim pada anak orang, mungkin orang lain pula akan zalim pada anak engkau. You tak ada lagi. Itukah kita nak? Kita tak nak. Kebaikan ada kesan. Kita buat baik, dia akan berpanjangan. Sampai mati pun dapat lagi kebaikan itu. Kan? Itulah peringatan kita jemaah muslimin dan muslimat. Waktu pun sudah hampir jam 11. Hari ini hari Jumaat. Kita tahu ya, kita sibuk nak buat, laki semua nak pergi masjid. Tapi kalau apa-apa jadi, hati-hatilah. Agama tak ikut kita, ingat ya. Agama tak ikut kita, Allah tak ikut kita, kita kena ikut Allah, kita kena ikut agama. Sekarang kita nak buat Islam ala kita, tak boleh. Dia tak ikut kita, dia tak ikut negeri kita. Nah, kadang-kadang kita pelik. Ada yang nak kita kata, sekarang sudah berlaku macam-macam kepahaman yang tambah-tambah lagi. Dulu ada negara, Masya Allah, bahasa is bahasa. Bukan, bahasa tetap bahasa. Kalau kaya bahasa, kaya kita. Nak jalan senang, nak cakap orang senang. Sekarang daripada negara ke negara, macam-macam fitnah berlaku. Ada negara tak mau lagi tulisan bahasa Arab. Semua kalimah bahasa Arab padam. Kenapa? Apa salah bahasa?
Bukan? Bahasa. Tapi ikutlah. Kalau kita negara Malaysia, bahasa resmi Melayu, Melayulah dulu. Nak terjemah silakan, tak ada masalah. Kan? Tapi utamakan apa yang telah dipersetujui, telah dibiasakan. Macam kita kata saya orang Thai, tapi tak boleh cakap Thai. Orang pun ragu-ragu juga kan. Kalau orang Thai mesti cakap Thai, tak kira ya Muslim kah, orang putih kah, orang hitam kah, you boleh cakap Thai. Baguslah. Kalau you kata saya orang English, bolehlah speaking kan. Yes, no. Ini yes pun tak tahu, no pun tak tahu. Where are you from? London. Citizen British. But you don't speak English. Yes, no, boleh. Kiai Meridostohe, boleh. Wah, you dah duduk di sini berpuluh tahun masih Kiai Meridostohe. Semua tak boleh lagi. Yes, no, I'm okay, you are not okay. Tak boleh lagi. Tak sesuai lah. You kata you orang sini, mesti ada identiti you boleh cakap itu. You kata you orang Islam, mesti tahu baca Fatihah, bukan? No. Ini Arab, saya bukan Arab. Saya terus dengan nama Allah yang Maha Pemurah Pemulihan. Itu terjemahan. Saya azan, Allah Maha Besar, Allah Maha, itu terjemahan. Azan bunyinya Allahu Akbar. Saya bukan Arab, tuan. Allah tak suruh jadi Arab. Nabi tak suruh jadi Arab, dia suruh azan. Suara azan bunyi macam tu. Ikutlah. Jangan tukar-tukar. Sekarang sudah ada macam-macam. Dia mau Islam ikut cara dia, tak boleh. Itulah jawapan serba ringkas. Bukan jawapan, penerangan lebih ringkas. Kalau ada soalan, saya persilakan dalam tempoh 10 minit. Dipersilakan kalau ada soalan. Fadhal. Silakan. Ada mic tak yang boleh? Tak ada mic ya? Tak apa, silakan. Apa yang ada? Pertama, bila kata al-haq, macam Allah perintah, banyak ayat-ayat tentang hak. Wa tawasau bil haq. Yang hak itu maqallah wa maqala Rasulullah. Yang kata hak, yang Allah perintah kita ikut, macam Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Ada perselisihan, perbezaan pendapat, balik pada Allah dan Nabi, bukan balik pada orang lain. Allah, Nabi, Allah, Nabi. Yang hak maqalallah wa qala Rasulullah, itu hak. Pandangan boleh betul, boleh salah. Kalau sesuai dengan kebenaran, kita ikut. Tak sesuai, kita berhenti di situ. Maaf. Kerana dalil tak ada. Yang dinamakan da'a ilallah. Da'a itu menyeru, berdakwah. Berdakwah ke mana? Kita seru juga orang. Berniaga, kita panggil juga. Okay. Oh, ini satu saham bagus, kita ajak juga. Ini ilallah. Dakwah, ajak manusia kembali kepada agama Allah. Semua Nabi diutuskan untuk itu, mengajak manusia kembali pada Allah. Nak mengajak manusia kembali kepada Allah, itu yang Allah berfirman lagi dalam surah Nahl. Ud'u da'a ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah orang balik ke jalan Allah, ikut sabili rabbik. Sabili rabbik, jalan Allah, bukan jalan kita. Kita ajak juga, tapi ajak jalan kita. Nah. Jalan Allah. Jalan Allah ada dalam Quran. Jalan Allah telah disampaikan oleh Nabi. Kerana Nabi dipilih oleh Allah jadi utusannya. Dan Allah perintah supaya ikut Nabi. Fattabi'uni.
Kalau you kata you sayang Allah, you beriman pada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Oh, saya bukan nabi, mana boleh ikut nabi. Okey, kita pun setuju. Kita semua bukan nabi. Kita tak boleh jadi nabi. Kalau jadi dia nabi palsu. Tapi Allah bagi tahu lagi, was-sabiqun awwalun was-sabiquna wal awwal was-sabiquna al-awwal minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan. Mereka yang lebih awal beriman, lebih dahulu beriman dari kita, yaitu orang muhajirin, orang Mekah. Kerana Islam datang dari situ. Abu Bakar, Umar, Osman, semua dari situ. Dan Ansar, orang Madinah. Wallazina tabauhum, dan mereka yang ikut mereka dengan sebaik mungkin. Semua dapat redha Allah. Itu jawapan mereka saya. Ya. 6. Soalan terakhir, muslimat, ibu-ibu. Ibu-ibu ada satu soalan, satu saja. Tak ada soalan. Ibu-ibu dapat faham ceramah kita hari ini? Ya, mudah faham? Tahu siapa itu pengganas? Janganlah kata orang pendakwa itu pengganas. Itu fitnah akhir zaman. Ya. Orang buat keamanan, dia kata tak betul. Kerana dia suka perang. Perang itu niaga. Dia jual senjata sini, semua dia jual. You perang, saya dapat duit. You mati. You mati pun saya dapat duit. Pasal saya dapat duit dulu. Itu ya. Ya. Kita bukan tak ada senjata untuk jaga diri kita, negara kita, cukup. Tapi ini buat yang hebat-hebat untuk apa? Nak pergi jual kat orang, buat apa? Orang hidup aman, you bagi dia senjata, dia perang. Artinya, ya, you supply senjata, you supply peluru, suruh dia tembak sama dia. Jahat kan? Jangan supply lah. Kalau you niat baik, jangan supply. Aman lah. Ini contoh lah ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita supaya kita tak terpengaruh dengan diaya, fitnah, kadang melalui media-media ini. Sekarang Allah saja yang tahu, media ini satu hal juga. Dan media orang Islam pun bagus, ada yang betul, ada yang tidak Muslim pun, tapi media dia adil. Apa yang betul dia cerita yang betul pun ada. Kita kena terima lah. Kalau yang mana betul, kita kena betul. Tak kira siapa cakap, kan? Tapi kalau tak betul, dia pakai serban apa pun, minta maaf lah. Bukan. Kita bukan tengok serban, kita tengok dia cakap apa tu tadi. Semua orang dia pakai serban, dia pakai ini. Bukan kita, saya pakai serban, online pakai juga. Saya 3 bulan dulu pergi ke negara jiran menghadiri satu forum, World Peace Forum. Dihadiri oleh perwakilan 40 lebih negara. Padri besar, Archbishop daripada barat datang, Afrika datang, Tok Sami dari Thailand datang, Shinto daripada Jepun datang, macam-macam. Ini ketua agama dan aktivis. Ini NGO semua. Bincang tajuk cukup cantik, World Peace Forum. Alhamdulillah, kita pula diminta mewakili negara kita. NGO lah. Orang ceritalah bagaimana nak cari keamanan melalui ekonomi, bagaimana nak cari keamanan melalui politik. Saya bawa bagaimana nak cari keamanan dengan Tuhan. Balik. Yang bagi keamanan dia. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau kita ikut dia, aman. Kerana Allah adil. Kalau semua manusia dapat hak masing-masing, gaduh apa? Tak payah bergaduh. Aku hak saya you jaga, hak you dapat. Tak ada gaduh lagi lah. Saya ada makan, you ada makan, buat apa nak bergaduh? Ini hak saya you tak bagi.
Lepas tu you kata, you dengar, ikut saja. Tak boleh, saya pun ada hak. Itulah Islam bawa hak masing-masing. Cantik. Alhamdulillah. Orang dia cakap guna jalan ini juga, saya kata kena balik pada Tuhan. Tuhan suruh kita berkenal-kenalan, bantu membantu. Selesai. Bukan zalim menzalimi, bukan fitnah memfitnah. Itulah sedikit tambahan saya apa yang berlaku di luar. Mudah-mudahan Allah beri kejayaan pada sesiapa yang memperjuangkan kebenaran. Dan Allah janji pada kita, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita hanya kena istiqamah. Kalau orang ahli batil berani cakap apa, kita orang betul kena cakaplah. Yang sedihnya, yang betul ni tak berani cakap. Yang pandai cakap, yang tak betul. Akhirnya orang awam keliru kerana ia dengar daripada orang itu. Kita yang betul kena banyak bercakap. Jangan diam saja macam saya tanyalah, faham? Tak faham tanyalah, jangan diam. Lepas tu saya ingat you faham, tak faham juga. Ini contoh saja. Sehingga kita bertemu lain kali, jangan lupa doakan untuk kebaikan semua, ya, supaya hidup kita yang di dunia sementara itu aman, kerana kita nak Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.